Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para doktor yang sedang menonton video klip ini. Nama saya adalah Chia Kai Sheng dengan nombor matriks A165596. Ini merupakan pembentangan proposal saya. Penyelidik saya adalah Dr. Razali Siddiq dan tajuk tesis ini adalah Ketegangan Internet, Risiko Gangguan Makan dan Tahap Aktiviti Fizikal dalam kalangan remaja sekolah menengah di Al-Ausdah, Kedah. Sebagai pengenalan, perkembangan komputer dan internet dalam kehidupan harian dan akademik remaja telah meningkat dengan pesat. Internet telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden dan membawa manfaat dari segi memudahkan akses kepada pengetahuan, maklumat dan kerja yang fleksibel. Penggunaan internet dalam aktiviti pendidikan remaja, komunikasi dan hiburan telah menjadi fenomena global. Walau bagaimanapun, pertumbuhan penggunaan internet juga telah menyebabkan ramai orang sangat bergantung terhadap internet dan ia dikenali sebagai ketagihan internet. Semakin banyak remaja mengalami kesan negatif penggunaan internet seperti mengganggu rutin harian sekolah, prestasi dalam akademik dan hubungan antara keluarga. Seperti yang ditunjukkan dalam statistik di sini, penggunaan internet dalam kalangan remaja di pelbagai negara Asia mendapati prevalence ketagihan internet memberi julat yang ketara di antara 13.7% di Korea Selatan hingga 50.9% di Filipina. Manakala di Malaysia pula, terdapat di antara 1.4% hingga 17.9% pada tahun 2009, antara 2.4 hingga 16% pada tahun 2013 dan sebanyak 16.1% pada tahun 2018 di negeri Selangor, Malaysia. Peringkat remaja adalah tahap di mana lelaki atau perempuan mempunyai kesedaran dan keprihatinan terhadap berat badan dan penampilan mereka. Gangguan makan ditarifkan sebagai sikap pemakanan dan tingkah laku yang bermasalah dari segi kebimbangan berat badan dan bentuk badan. Kaedah kawalan berat badan yang melampau seperti puasa, pembersihan, latihan berlebihan, makan secara lahap dan contoh gangguan makan adalah anoreksia dan bulimia nervosa. Hasil kajian Kim mendedahkan bahawa remaja sekolah dengan penggunaan internet yang berlebihan akan mengamalkan tabiat makan yang tidak sihat dan tidur pada masa yang tidak tetap dan secara tidak langsung akan mencerdaskan kesihatan badan. Tabiat-tabiat yang tidak baik ini akan dipamerkan dalam diri remaja tanpa kesedaran mereka. Ini mungkin akan membawa kepada masalah gangguan makan yang lagi teruk dan mengakibatkan kemerosotan kesihatan. Kenaikan berat badan yang tidak diingini juga mungkin memudaratkan keadaan seseorang individu yang mengalami masalah psikologi. Aktiviti fizikal yang diamalkan pada zaman kanak-kanak dan remaja memberi manfaat kesihatan yang serta-merta dan juga boleh membantu dalam menetap corak yang akan memelihara keupayaan untuk dewasa nanti serta menghasilkan manfaat kesihatan untuk jangka masa yang panjang. Peningkatan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi juga dilaporkan dikaitkan dengan peningkatan kadar obesiti. Penggunaan internet mengakibatkan pengurangan aktiviti fizikal dan secara tidak langsung membawa kepada obesiti. Seperti yang ditunjukkan dalam slide statistik tadi, terdapat prevalence ketagihan internet sebanyak 16.1% dalam kalangan 430 remaja yang berusia 13 hingga 17 di negeri Selangor. Penggunaan internet yang berlebihan dapat dilihat dalam budaya yang berbeza dan dilaporkan bahawa remaja merupakan kumpulan berisiko tinggi. Walaupun terdapat kajian tentang penggunaan internet dalam aspek lain, tetapi maklumat tentang hubungan antara ketegangan internet, risiko gangguan makan dan tahap aktiviti fizikal dan status berat badan remaja sekolah menengah adalah terhad di Malaysia. Kepentingan kajian ini adalah untuk dijadikan penanda aras kepada pihak kementerian dan pihak sekolah bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan remaja tentang kesan keburukan ketegangan internet. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan ketegangan internet, menilai risiko gangguan makan dan tahap aktiviti fizikal dan mengenal pasti hubungan antara ketegangan internet, risiko gangguan makan, tahap aktiviti fizikal dan status berat badan dalam kalangan remaja sekolah menengah. Hipotesis pula adalah ketegangan internet dijangka pada tahap yang tinggi, risiko gangguan makan dan tahap aktiviti fizikal masing-masing dijangka berada pada tahap yang sederhana dan terdapat hubungan yang signifikan antara parameter ini. Ini merupakan catat alia kerja penyelidikan untuk
kajian saya. Yang pertama, permohonan dan kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Jabatan Kuasa Etika Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selepas itu, sesi saringan pemilihan subjek akan dijalankan berasaskan kriteria yang telah ditetapkan. Selepas itu, pendaftaran dan penerangan prosedur kajian akan dijalankan kepada subjek. Kalau subjek bersetuju untuk menyertai kajian, mereka akan dijalankan pengukuran antropometri dan pengisian borang soal selidik yang meliputi 5 bahagian besar yang akan dijelaskan dalam metodologi nanti. Akhir sekali, analisis data akan dijalankan untuk mentafsir data-data yang telah kita. Bagi bahagian metodologi pula, subjek utama kajian ini adalah pelajar tingkatan 2 di Bandar Alor Star Kedah. 3 buah sekolah menengah di kawasan ini dipilih berdasarkan senarai nama yang diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sebelum kajian dijalankan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Penentuan saiz sampel dilakukan dengan menggunakan formula Daniell. Ia telah melibatkan seramai 231 orang responden yang berumur 14 tahun di kawasan Alor Star Kedah. Seperti yang dinyatakan dalam slide tadi, kelulusan daripada ketiga-tiga kementerian dan jabatan harus didapatkan sebelum kajian dijalankan. Bagi pengukuran antropometri pula, berat badan subjek akan diambil dengan menggunakan penimbang Tanita Digital Balance HT 312 dan ketinggian pula akan diukur dengan menggunakan alat pengukur ketinggian SECA bodimeter 208 yang berketepatan 0.1 cm. Dalam borang soal selidik yang akan diisi oleh responden, mempunyai 5 bahagian utama. Yang pertama, maklumat sosio-demografi. Yang kedua, soal selidik status kesihatan. Yang ketiga, ujian ketegangan internet yang mempunyai 20 soalan. Yang keempat, sikap pemakanan EAT 26 yang mempunyai 26 soalan. Dan akhir sekali, aktiviti fizikal PAQC yang mempunyai 10 soalan. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih jelas tentang borang soal selidik yang telah saya sediakan. Yang pertama, ujian ketegangan internet IAT oleh Kimberly Young adalah salah satu alat diagnostik yang paling banyak digunakan untuk menentukan ketegangan internet. Ia terdiri daripada 20 item yang diberi nilai dalam skala 5 mata liket. Analisis faktor item dalam IAT mendedahkan 6 faktor yang utama iaitu kesungguhan, penggunaan berlebihan, penggabaian kerja, jangkaan, kekurangan kawalan dan penggabaian kehidupan sosial. Kalau responden mendapat skor dari lingkungan 0 hingga 30, ia bermaksud responden tersebut tidak mempunyai sebarang masalah ketegangan internet. Manakala bagi responden yang mendapat markah dari lingkungan 80 hingga 100, ia bermaksud responden tersebut mempunyai masalah yang signifikan dalam ketegangan internet. Yang kedua, ujian sikap pemakanan EAT 26. Ujian ini digunakan untuk menilai dan menentukan risiko gangguan makan dalam kalangan remaja sekolah. Ia dijadikan sebagai ukuran sikap dan tingkah laku patologi yang berkaitan dengan anoreksia dan bulimia nervosa. Kaedah ini berguna sebagai alat pemeriksaan untuk menilai risiko gangguan makan dalam populasi sekolah, kolej dan kalangan atlet. Ia mengandungi 3 faktor yang utama termasuk diet, skala bulimia, keinginan makan dan skala kawalan lisan atau oral control. Kalau responden mendapat markah sama atau lebih daripada 20 skor, ia menunjukkan responden tersebut mempunyai risiko gangguan makan yang tinggi. Manakala bagi soal selidik yang ketiga iaitu aktiviti fizikal untuk remaja, kajian ini menggunakan soal selidik ini untuk menilai tahap aktiviti fizikal remaja sekolah menengah. PAQC telah disokong sebagai pengukuran umum tahap aktiviti fizikal yang sah dan boleh dipercayai untuk golongan kanak-kanak hingga remaja. Sama seperti statistik yang telah dinyatakan tadi, kalau skor responden adalah 1 hingga 2.33, ia bermaksud responden tersebut mempunyai tahap fizikal aktiviti yang rendah. Bagi bahagian analisis data pula, data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan Statistical Package of Social Science SPSS versi 21. Ujian statistik yang digunakan dalam ujian ini adalah ujian deskriptif, ujian T tidak bersandar dan ujian korelasi.
Ujian deskriptif yang digunakan termasuk mean, sisihan piawai, frekuensi dan peratusan untuk data ukuran antropometri, ujian kedatangan internet, ujian sikap pemakanan dan tahap aktiviti fizikal remaja. Ujian T tidak bersandar digunakan untuk menentukan perbezaan dalam skor minimum pengukuran antropometri, IAT, EAT26 dan PAQC mengikut kumpulan jantina. Ujian korelasi pula digunakan untuk menentukan hubungan antara kedatangan internet, risiko gangguan makan dan tahap aktiviti fizikal dan indeks jisim tubuh. Paras signifikan akan ditentukan pada nilai P kurang daripada 0.05 bagi semua analisis data. Ini merupakan rujukan yang telah saya gunakan. Itu sahaja untuk pembentangan proposal saya. Sekian, terima kasih.